Dan telah turun tatkala ta'an cerca Yahudi pada nasakh kiblat atau pada sembahyang sunat atas kenderaan pada musafir di mana menghadap ia. Dan telah turun turun ayat walillahil masyriq wal maghrib. Dan telah turun turun ayat walillahil masyriq wal maghrib. Turun tu bila tak kala ta'an, bahasa Melayunya cerca. Tak kala ta'an. Ta'an tu bahasa Melayunya cerca oleh Yahudi pada nasahkan kiblat, pada nasakh kiblat. Jadi asalnya kiblat itu menghadap kepada Baitul Maqdis, dinasahkan, dibatalkan hukum kiblat kepada Baitul Maqdis, ubah kepada menghadap kepada Masjidil Haram ialah Kaabah, Baitullah. Pada nasahkan kiblat, setengah katanya ayat ini turun apabila tak kala mencerca oleh orang Yahudi pada masalah nasahkan kiblat. Asalnya kiblat tu menghadap kepada Baitul Maqdis, ubah jadi menghadap kepada Baitullah, Masjidil Haram, Baitullah. Setengah kaul, setengah ulama katanya begitu. Itu satu pendapat bagi ulama. Dan satu kaul lagi pulanya, ayat ini ni diturun pada cerca orang Yahudi pada sembahyang sunat, pada masalah sembahyang sunat di atas kenderaan, pada musafir, pada sembahyang sunat di atas kenderaan ketika pada musafir, pada perjalanan, pada masa perjalanan. Kita maklum bahawasanya ada satu jenis sunat sembahyang tu ialah sunat musafir dia panggil. Musafir di sini tak mesti kena sampai 2 marhalah, tidaklah. Walaupun musafir yang dekat seperti kita nak pergi ke pasar yang dekat-dekat dengan rumah kita pun sama. Nak pergi ke pasar, nak pergi ke mana walaupun tak sampai 2 marhalah sekalipun, boleh kita sembahyang di atas kenderaan dengan tidak wajib menghadap kepada kiblat. Hanya menghadap tu ke arah yang kita hendak pergi. Nak pergi ke arah mana, menghadap kepada arah itulah, kepada jihad itulah, walaupun lain daripada jihad kiblat sekalipun. Kalau di tempatan kita lain pada itu utara ke masalan, boleh kita menghadap walaupun tidak jihad kepada, bukan dia jihad maghrib kiblat sekalipun. Maka apabila orang Yahudi dia tengok Nabi sembahyang menghadap kepada Baitullah, itu pada masalah cerca, kata setengah kaum kata cerca pada mengubahkan kiblat. Artinya mengikutkan yang kedua, apabila orang Yahudi itu tengok kepada Nabi sembahyang di atas kenderaan tidak menghadap kiblat, lalu tu dia mereka cerca. Apa perkataan cerca? Di mana menghadap ia. Ini perkataan cerca. Di mana menghadap ia, ya Nabi Muhammad. Tengok Muhammad tu sembahyang tu ikut kandak. Sekali arah tu, sekali jihad ni, jadi tak tentu menentu. Maka diturunkan ayat ini. Walillahil masyriq wal maghrib. Milik bagi Allah. Tu nak isyak lam lillah, mana milik. Milik bagi Allah. Milik tu terjemah daripada makna lam. Dan milik
dan cerminnya ada dan satu lagi sebab walillah ada dan. Dan milik bagi Allah, milik itu terjemuh daripada makna lam. Dan milik bagi Allah masyrik dan maghrib. Masyrik sebelah balik matahari naik, maghrib sebelah jatuh matahari. Jadi milik bagi Allah kesemua. Masyrik dan maghrib. Masyrik dan maghrib, yakni barang antara keduanya. Masyrik dan maghrib dan barang antara keduanya, antara masyrik dan maghrib. Arti bumi sekalian. Sebab kita kira katanya bumi ini, kita jangan bayang kata bumi itu bulat lah. Nak faham sini, kita bayangkan bahawa bumi itu satu bidang. Keping. Contohnya, kita katanya ni bumi. Jadi tak. Kalau bayang bulat tu susah nak faham sikit. Kita kata sebelah ni maghrib, sebelah ni masyrik. Maknanya awal, kita katanya awal masyrik, hujungnya maghrib. Begitu. Maknanya sebidang bumi ini awal dia masyrik, akhir dianya, hujung dia, kepala dia masyrik, hujung dianya maghrib. Lepas tu maksudnya mulai daripada masyrik sehingga kepada maghrib. Maknanya seluruh bumi. Maksud dianya seluruh bumi. Kalau sekarang tu kita maklum bumi itu bulat, mana seluruh bulatan bumi. Seluruh bulatan bumi. Sebab kita kira katanya permulaan dianya, kepala dia, permulaan dianya ialah masyrik, hujung dianya maghrib. Maka maghrib dan masyrik dan maghrib, yakni barang antara mulai pada masyrik terus sampai kepada maghrib, itu adalah milik bagi Allah. Itu adalah milik bagi Allah. Maknanya seluruh bumi dan barang yang ada di atas bumi itu adalah milik bagi Allah. Apabila seluruh bumi itu milik bagi Allah, kalau kita menghadap kepada mana-mana arah sekalipun adalah menghadap kepada milik yang dimiliki oleh Allah Ta'ala kesemua. Sebab semua tu milik bagi Allah. Menghadaplah kepada itu arah mana-mana sekalipun, menghadaplah pada jihad mana-mana ialah menghadap kepada yang dimiliki oleh Allah Ta'ala kesemua. Kalau kita katanya masyrik tu milik orang, sepatut juga tak boleh menghadap kepada gitu. Dah. Tapi ini tidak ada kepelakan lah tu masalah katanya menghadap pada jihad mana-mana. Sebab kesemua tu milik bagi Allah kesemuanya. Dengan maknanya seluruh bumi, seluruh bumi itu sebelah balik mata masyrik sama sebelah balik maghrib, dan di antara keduanya di dalam rentahan milik, di dalam rentahan Allah Ta'ala kesemuanya. Maka apabila kata milik bagi Allah, Allah Ta'ala suruh menghadap kepada jihad mana-mana sekalipun, ialah hak bagi Allah. Sebab milik dia kesemua. Fa'aina tuwallu. Fa'aina tuwallu. Maka di mana pihak kamu menghadap, kamu hadap muka kamu. Hadap yakni menghadap muka kamu. Dikarenakan muka tu diri kamu, dada kamu. Pada sembahyang dengan suruhnya, suruh Allah. Maka di mana pihak masyrik maghrib sama,
kamu hadap muka kamu, ini kamu menghadap dengan dada kamu. Dia semayang kita menghadap dengan dada, bukan kira dengan muka kan. Pada sembahyang dengan suruh Allah. Kita Allah Ta'ala suruh kita menghadap ke arah ni, kita menghadap ke arah tu. Fasamma wajhullah. Maka di sanalah kiblat Allah. Ni wajhu dengan mana kiblat. Fasamma, maka di sana ke situlah kiblat Allah. Sebab Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suruh kita menghadap kepada, contohnya awal-awal Islam, Allah Ta'ala suruh menghadap kepada Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis tu adalah dimiliki oleh Allah. Maka apabila Allah Ta'ala suruh menghadap kepada Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis itulah dijadikan kiblat bagi Allah. Apabila Allah ubah pula menghadap kepada Baitullah, kepada Kaabah, maka Kaabah tu pun milik bagi Allah. Maka disuruh menghadap kepada Kaabah, maka itu adalah kiblat bagi Allah yang Allah Ta'ala suruh. Yang redha ia Allah akan dia kan kiblat. Sama pada masalah sembahyang sunat. Walaupun kita jalan kita nak pergi itu, kita berjalan tu lain pada jihad maghrib, jihad kiblat sekalipun, bahkan bagi belakang kepada kiblat sekalipun, tetapi di situnya ialah kiblat Allah yang Allah Ta'ala redha dengan dia untuk jadi kiblat untuk menghadapi dalam sembahyang. Maka tidak ada masalah. Sebab janjinya mengikut apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, suruh menghadap kepada jihad mana, jihad itulah yang diradai oleh Allah. Jadi maknanya sebab kita menghadap kepada mana, kalau mana-mana kiblat sekalipun, mana-mana arah sekalipun, maka di situ ialah jihad itulah jihad kiblat bagi Allah yang mana Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala suruh, yang mana Allah Ta'ala redha. Sebab tu lain daripada masalah yang tersebut. Apabila kita pergi kepada suatu tempat, yang kita tidak biasa dengan itu tempat, maka apabila kita carikan kiblat, dengan cek tengok kepada alamat dia apa semua, maka apabila kita dah dapat kata sebelah ni ialah sebelah kiblat. Kalau pergi tu grup kita tu 4-5 orang, maka masing-masing mencarikan kiblat. Masing-masing menentukan kiblat dengan secara memeriksakan, tengok kepada alamat, tengok pada matahari, tengok pada alat-alat dia. Maka setengah tu katanya sebelah kiblat tu sebelah ni, seorang lagi sebelah ni pula, seorang lagi sebelah ni pula. Maka semua 2, 3, 4 orang saat itu yang semayang kepada jihad masing-masing nampak tadi tu, maka kesemuanya sah kesemua. Walaupun tak betul pada wakil sekalipun. Walaupun tidak betul pada wakil, jangan agak-agaklah. Kita dah periksakan, cari tengok alamat semua, dapat katanya kita nampak sebelah ni, orang lain nampak sebelah lain, masing-masing sembahyang. Maka itu kita sembahyang kepada sebelah yang kita setuju, kata yang ni lah kiblat. Maka ini kiblat yang Allah Ta'ala diredakan, yang Allah Ta'ala redakan. Yang seorang lagi, kawan seorang lagi sebelah sana pula, itu kiblat yang diredai oleh Allah. Maka sebab kesemuanya, walaupun mana sekalipun, adalah milik bagi Allah Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala suruh buat redha, maka sahlah. Inna Allah wasi'un alim. Inna Allah wasi'un alim. Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat luas kurniaannya. Luas oleh kurniaannya, kurniaan Allah. Kurniaan Allah itu kurniaan yang luas. Yang amat luas kurniaannya akan tiap-tiap suatu. Lagi amat mengetahui. Allah Ta'ala yang sangat luas oleh pemberiannya,
akan tiap-tiap sesuatu. Bukan sekadar manusia saja Allah Ta'ala kurnia. Bahkan bagi makhluk lain pun Allah Ta'ala bagi juga lagi amat mengetahui dengan tadbir pelihara ini meliharakan makhluk. Nak tadbir, nak menjagakan makhluk dia tu, dia amat mengetahui, tahu cara. Dia tahu cara, dia nak susun macam mana, dia nak buat macam mana, itu dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Kita ikutlah sajanya. Kita ni ikut saja. Tak payah kata macam mana mengadap sebelah ni sekali sebelah ni. Sekiranya Allah Ta'ala perintah, begitulah yang kita buat. Dia tahu kesemuanya. Kemudian waqalu, dan kata mereka itu Yahudi. Ini masalah lain pula. Waqalu, dan kata mereka itu Yahudi dan Nasara, dan mereka itu yang mendakwa bahawasa malaikat itu anak perempuan Allah. Waqalu, dan kata mereka itu orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Dua-dua golongan itu berkata bahawasanya dan mereka yang mendakwa dan berkata Yahudi dan Nasara. Dan jadi tiga golongan. Orang Yahudi pun kata, orang Nasrani pun kata, dan orang lain pun kata juga. Mereka yang mendakwa bahawa malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi mereka katanya malaikat itu ialah anak bagi Allah, bukan anak perempuan bagi Allah. Tak, salah. Salah huraian. Waqalu, dan kata mereka itu. Siapa kata? Yahudi. Dan kata mereka itu Yahudi, kita asingkan ya. Yani kata Yahudi bahawasa Uzair itu anak Allah. Kita begitu. Dan kata mereka itu, siapa mereka itu? Yahudi, tapi kataan tak sama. Kataan tak sama. Jadi Yahudi mereka katanya Nabi Uzair itu anak Allah. Dan Nasara, yani kata oleh Nasara bahawasa Isa itu anak Allah. Dan kata mereka yang mendakwa malaikat itu anak perempuan bagi Allah. Ini musyrikinkah? Jadi masing-masing katanya anak. Jadi maknanya tempat samanya tiga golongan ini mengatakan bahawasanya Allah ada anak. Tapi berbeza. Yahudi dia kata Uzair, Ain, Zai, Ya, Ra. Nabi Uzair itu anak Allah. Datang orang Yahudi pula kata macam mana? Nabi Isa itu anak Allah. Datang golongan musyrikin Mekah, dia katanya Allah ada anak. Siapa? Ialah malaikat. Perempuan, malaikat itu anak perempuan bagi Allah. Jadi pendek katanya tiap-tiap satu daripada tiga golongan ini mendakwa bahawasa Allah mempunyai anak. Tiap-tiap satu daripada tiga golongan ini mendakwa bahawasanya Allah ada anak. Tetapi orang Yahudi mendakwa katanya Allah ada anak lelaki namanya Uzair. Datang orang Yahudi, orang Nasrani pula mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala itu ada anak namanya Musa. Namanya Isa. Yang mana ibunya Maryam. Datang pula orang musyrikin mendakwa bahawasanya Allah ada anak perempuan. Siapa? Ialah malaikat-malaikat.
Begitu, 3 golongan. Jadi tiap-tiap golongan ni mendakwa bahawasanya Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Tapi berlainan dakwaan. Itulah maksud dia. Bukan yang saya sebut tadi itu salah. Jadi maknanya masing-masing dakwa, Yahudi katanya Uzair anak Allah, Nasara katanya Isa anak Allah. Orang musyrikin, mereka yang mendakwa, jadi orang musyrikin mendakwa pula katanya malaikat itu anak perempuan bagi Allah. Jadi maknanya Yahudi kata apa, Uzair bin Allah, anak Allah, bin anak lelaki. Jadi orang Nasara yang katanya Isa bin Allah, anak Allah. Jadi datang orang musyrikin pula malaikat binti Allah, binti anak perempuan. Begitu. Qalu ittakhadallahu walada. Qalu kata mereka itu ittakhadallahu walada, telah mengambil Allah akan anak. Mengambil Allah akan anak. Dengan maknanya Allah Ta'ala menjadikan setengah-setengah makhluk dia tu jadi anak. Jadi orang Yahudi dia katanya Allah Ta'ala ambil Uzair tu jadi anak dia. Kata orang Nasara pula Allah ambilkan Isa itu jadi anak dia. Musyrikin Mekah katanya malaikat Allah Ta'ala ambilkan malaikat, semua malaikat tu jadi anak perempuan bagi dia. Ini 2 kali salah. Malaikat anak Allah tu satu salah. Kata malaikat tu perempuan tu pun pula satu kesalahan, sebab malaikat ni tak lelaki tak perempuan. Maka dengan sebab mereka itu dakwa katanya Allah Ta'ala itu ada anak, maka Allah Ta'ala pertama kalinya subhanah, maha suci Allah daripada anak. Ini dia panggil tanzih. Maha suci Allah daripada ada anak. Mustahil bagi Allah ada baginya anak. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Anak tu tidak ada, bahkan yang adanya apa dia? Tetapi baginya, ini ada baginya bagi Allah barang yang di dalam 7 petala langit dan bumi, milik. Ini ada memilik, ada memilik barang yang di dalam 7 petala langit dan bumi. Bumi dan langit dan barang yang pengisiannya. Langit dan isian dia, bumi dan isian bumi, itu adalah milik bagi Allah. Dan kejadian milik Allah dan kejadian Allah, mana benda yang Allah Ta'ala menjadi, dan kehambaan, benda yang ada di atas, benda yang lain pada Allah tu adalah kehambaan Allah. Dan milik itu menafi beranak. Maka anak tiada jadi hamba. Dia sebut kata anak bukan milik kita lah. Anak kita bukan harta kita. Kalau kita manusia ni, milik ni maknanya harta lah. Jadi kesemuanya, semua makhluk bagi Allah Ta'ala adalah milik bagi Allah. Semua makhluk ini adalah milik bagi Allah. Sebut kata milik, dia bukan anak. Sebab anak kita tak memiliki. Walaupun memanglah anak kita lah, tapi tak dimiliki oleh kita. Kalau boleh milik, kita boleh jual pula. Boleh jual, boleh gadai, boleh sedekah. Boleh kita nak sedekah anak kita pada orang lain? Tak boleh. Nak jual anak kita? Tak boleh. Sebab apa? Sebab anak kita bukan milik kita. Jadi keseluruhan makhluk Allah Ta'ala adalah milik bagi Allah. Sebut kata milik, bukan anak. Sebab apa? Sebab anak tak dimiliki. Sebab tu kalau orang kitanya, kalau anak dia tak akan jadi hamba.
walaupun isteri dia tu hamba sekalipun, walaupun dia dapat anak daripada hamba sekalipun, dengan jimat pada hamba sekalipun, atau isteri dia orang jadi hamba, maka anak dia jadi merdeka, tak dapat memiliki. Jadi maknanya milik itu menafikan beranak. Dah. Kalau anak bukan dimiliki. Kalau yang dimiliki maknanya bukan anak. Gitu. Itu sebab Allah Ta'ala jawab, senang yang mudah jawab. Katanya mereka yang mendakwa katanya Isa memang makhluk Allah. Uzair memang makhluk Allah. Malaikat memang makhluk Allah. Tetapi jadi anak bagi Allah. Tetapi jadi anak bagi Allah. Tiga-tiga bagai saat itu masing-masing dakwa kata jadi anak bagi Allah. Allah Ta'ala jawab katanya, benda semua yang engkau sebut, bahkan isi langit dan pengisiannya, bumi dan pengisian bumi, itu adalah milik bagi Allah. Apabila kata milik dah tentu bukan dia anak. Begitu. Jadi milik menafikan beranak. Tapi bukan beranak melahir itu bukan. Manak tu beranak tu maknanya milik menafikan, beranak ni milik menafikan ada anak. Mana jadi anak, bukan ada anak, jadi anak. Menafikan, yakni melawanikan jadi anak. Sebab kalau kata benda yang kita milik bukan anak kita. Tengok. Sebab tu kalau hamba tu kita beli hamba. Maka apabila kita beli hamba, maka boleh nak beli hamba yang bukan anak kita. Kalau hamba tu jadi anak kita, apabila kita beli, terjadi merdeka. Sebab kalau anak kita, tak akan jadi milik kita. Sebab tu hukum hambanya, misalnya kita katanya bapa tu dapat jadi merdeka, anak masih jadi hamba lagi. Apabila bapa beli anak, apabila sudah beli itu, semata-mata beli, anak tu terjadi merdeka lepas daripada milik ayah. Sebab apa? Kalau milik bukan anak. Kalau anak bukan milik. Maknanya kalau kita milik tu maknanya bukan anak kita. Kita kata ini kanak-kanak ni hamba saya, milik saya. Bukan anak kita lah. Begitu. Sebab kalau anak sendiri tak boleh kita memiliki. Begitu. Itu senang ya dia jawab. Nah. Jadi Allah, tapi belum pada Allah Ta'ala nak jawab begitu, tanzih lebih dulu. Subhanah, maha sucinya Allah daripada anak. Betul lagi pulanya, satu alasan laginya, kita ni, biasanya orang kita nak kepada anak ni sebab apa? Nak kepada anak supaya kekal keturunan. Supaya kekalkan bangsa dia, keturunan dia. Sebab tu sekarang tu binatang hutan, satu jenis-jenis binatang tu yang dekat-dekat nak lisus hutan itu diharamkan memburu. Diharamkan memburu, lagi pulanya pihak kerajaan dia ambilkan binatang yang dekat-dekat nak habis dan itu dalam hutan tu dibelakan suku supaya tidak habis keturunan dia. Supaya dikekalkan jenis kijang, jenis apa. Lebih lagi binatang yang sekarang tu jenis rusa yang zaman dulu yang tanduk besar tu. Sekarang tu kalau kat Thailand tu dah habis. Tak sempat nak simpan. Maka banyak bagai-bagai binatang tu yang sudah habis. Dengan sebab kerajaan tu tak sempat nak jadikan anak dia. Maka tujuan dianakkan, diadakan anak untuk nak mengekalkan, tengok satu jenis pokok masalah. Apabila kita katanya pokok ni ada dalam negeri kitanya tak berapa pokok dah. Kalau mati yang ni boleh jadi terlisus. Tak ada yang lain. Maka kerajaan tu dia tanamkan yang lain untuk jadikan banyak. Dia tujuannya
nak kepada anak untuk nak kekalkan keturunan dia, bangsaan dia. Jadi maknanya apabila sebab tu setengah orang tu nak bagi anak tu sambungkan kerjaan dia, nak bagi anak tu sambungkan urusan dia, projek dia, perniagaan dia. Sebab pun ya. Saya tak dengar, nanti tanya selepas start ni. Sebab apabila dia tahu katanya dia ni tak kekal lama. Sebab tu nak kepada pengganti. Dia tak ada anak ganti. Dia tak ada anak ganti. Maka dengan sebab apabila kita tilik kepada biasanya nak kepada anak tu untuk nak jadi ganti. Dia tahu kata dia tu akan mati, akan kehilangan. Tapi Allah Ta'ala tak terima kehilangan. Allah tak mustahil bagi Allah Ta'ala hilang, mustahil Allah Ta'ala kehilangan, mustahil bagi Allah Ta'ala itu fana. Maka tak berhajat kepada mencarikan anak, mengadakan anak. Begitu. Sebab kalau kita katanya fardunya, kalau Allah Ta'ala tu akan satu hari dia akan mati, dia akan tak ada. Boleh jadilah dia nak kepada anak untuk sambung balik jadi Tuhan sambung, ambil tugas jadi anak dia. Begitu. Seperti kita katanya seorang raja, dia tak ada anak, dia risau tu. Tidak ada siapa yang boleh nak menggantikan jadi kerajaan apabila dia sudah meninggal. Sebab tu usaha dia pun untuk ada orang yang menggantikan dia. Kalau tidak, habislah raja dalam negeri ini. Sebab tu adapun Allah Ta'ala tidak ada kesudahan. Kalau begitu tidak berhajat kepada ada anak untuk nak ganti jadi Tuhan. Begitu. Sebab itulah tu setengah daripada alasan katanya tak berhajat Allah Ta'ala, Maha Suci Allah Ta'ala daripada ada anak lelaki pun baik, perempuan pun baik. Sama. Maha Suci. Lagi pulanya benda yang ada di atas muka bumi ini semua segala makhluk bagi Allah Ta'ala itu adalah milik bagi Allah. Kalau milik tak jadi anak. Kalau anak tak jadi milik. Kita maklum. Kullun lahu qanitun. Bermula tiap-tiap satu baginya taat sekalian. Bermula tiap-tiap satu itu baginya bagi Allah taat sekalian dengan barang yang dituntut daripadanya. Bermula tiap-tiap satu tiap-tiap satu itu satu daripada barang yang ada dalam muka bumi dan langit. Jadi semua segala makhluk Allah Ta'ala walaupun lain daripada manusia. Sebab ayat tadi dia kata ballahu ma fis samawati wal ard. Tetapi baginya barang yang di dalam 7 petala langit. Maka langit dan barang yang ada di dalam 7 petala langit tu bukan semuanya berakal. Bukan kesemuanya berakal, setengah daripada arash, bukan berakal setengah pada diri langit, sedari bulan, bintang apa semua, bukan berakal. Dan benda yang pengisian bumi pun setengah daripadanya berakal seperti manusia, seperti jin. Tapi kayu, batu, air, tanah, bukan berakal. Tapi di sini Allah Ta'ala firman kata kullun lahu qanitun. Bermula tiap-tiap satu daripada pengisi langit dan pengisian bumi baginya taat. Ini taat bagi Allah Ta'ala sekaliannya. Baginya taat ni taat baginya bagi Allah sekalian. Semua tu taat kepada Allah. Tapi taat tu dengan secara mana? Dengan barang yang dituntut, yang dituntut oleh Allah daripada barang. Jadi kita bayangkan macam mana pula kayu batu taat kepada Allah. Sebab masuk kata kullun semua yang ada pada langit bumi
itu taat bagi Allah. Kalau kita kata manusia, jin, malaikat, ini patutlah kata taat sebab benda yang berakal. Tapi macam mana batu, kayu, tanah, air, apa semua tu, langit, bulan, bintang, matahari, taat bagi Allah, apa maksud? Padahalnya Allah Ta'ala katanya bermula tiap-tiap satu bagai itu, baginya, bagi Allah taat sekalian, taat kepada Allah Ta'ala kesemua dengan barang yang ditutup daripadanya, yang ditutup oleh Allah daripadanya, daripada tiap-tiap sini. Lalu tu sini, taat di sini maknanya bukan taat dengan makna tunai, dengan makna kita taat, kita manusia taat tu bukan maksudnya begitu. Maksud taat ini taat atas jalan memudahkan. Taat atas jalan memudahkan. Maknanya taat di sini mudah kata mengikut kehendak Allah. Jadi mengikut apa yang dikehendak oleh Allah. Tengok. Jadi maknanya Allah Ta'ala taat macam mana? Allah Ta'ala menjadikan air. Maka hikmat Allah Ta'ala menjadikan air itu satunya untuk jadikan penyucian bagi kita manusia. Maka air itu jadi alat penyucian mengikut kehendak Allah. Itu makna taat. Nah, jadi kita tengoknya satu jenis pokok masalah, satu jenis tumbuhannya, taat kepada Allah bukan kata dia sembahyang macam kita, bukan maksudnya begitu. Dia tu kejadian dimudah untuk apa yang dikehendak oleh Allah. Tengok. Contohnya kita katanya satu jenis tumbuhan kerana Allah untuk nak jadi ubatan bagi manusia. Contohnya kita katanya satu jenis pokok. Pokok apa dia? Pokok ampudu bumi masalah. Itu Allah Ta'ala kehendak untuk nak jadi kemudahan bagi manusia untuk mengubatkan apa dia? Semua. Maka apa? Dijadikan kemudahan untuk itu. Tengok. Kita katanya air tadi, taat kepada Allah, mana air itu apa dengan sebab Allah Ta'ala kehendak kepada air itu untuk jadi alat penyucian dan benda yang memuaskan dahaga bagi manusia, bagi benda yang hidup, maka air itulah kejadian bagi air. Boleh dapat guna menyuci, dapat guna untuk memuaskan dahaga. Itu maknanya. Jadi setiap-tiap perkara tu taat bagi Allah, mana jadi mengikut apa yang dikehendak oleh Allah. Tengok bumi, Allah Ta'ala kehendak untuk bumi itu untuk jadi tempat kediaman bagi manusia. Maka bumi jadi begitu sungguh. Jadi mana? Jadi tempat kediaman bagi manusia, layak untuk jadi tempat kediaman bagi manusia. Bumi itu kerana Allah untuk jadi tempat tumbuhan untuk jadi makanan manusia. Maka bumi itu begitulah kejadian bumi. Begitulah kejadian bumi, ialah jadi tempat tanaman bagi manusia untuk jadi makanan bagi manusia dan binatang-binatang. Itu maknanya semuanya taat kepada Allah, maknanya jadi mengikut apa yang dikehendak oleh Allah. Sebab benda-benda ni Allah Ta'ala jadi itu ada hikmat ke semua. Jadi pokok ni begini, binatang ni begitu, begini. Semuanya jadi mengikut apa yang dikehendak Allah. Sebab Allah Ta'ala menguasai kesemuanya. Allah Ta'ala memiliki, mengetahui akan segala kesemuanya. Maka segala kesemua makhluk Allah Ta'ala tu jadi mengikut apa yang dikehendak oleh Allah. Jadi mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Air, Allah Ta'ala nak jadikan minuman, maka air itu jadi minuman. Air itu untuk nak jadi alat membersihkan daripada najis dan hadas, maka air itu jadinya begitu. Itu maknanya taat. Maknanya
Mana ta'at di sini mengikut apa yang dikehendaki. Kejadian dia tu mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan hikmat Allah Ta'ala pada menjadikan suatu benda itu. Badi'us samawati wal ard. Nampaknya kita akhir kat situ dulu pada katanya badi'us samawati wal ard. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما واردد علينا وقتاتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.